أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan selepas kita mengulang kaji pada hari semalam dan kita ingin berganjak kepada halaman 424. Kita meneruskan surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, surah Madaniyah yang memberi panduan kepada kita, peraturan kepada kita bagaimana kita menghargai, menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sama Nabi sebagai ketua menjaga disiplin kepada para sahabat, dan disiplin itu jugalah yang perlu kita jaga pada waktu ini dalam kita menuju kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah, apa khabar? Alhamdulillah. Ya, hari ini suara dia lain sikit Ustaz ni, tapi insya-Allah okey. InsyaAllah, Harapnya tuan-tuan di rumah ya dapat mendengar dengan jelas ya. InsyaAllah. Dan kita doakan juga kepada tuan-tuan semua dimudahkan urusan untuk kita sama-sama ya menghayati kepada halaman 424. Ada panduan yang jelas yang kepada orang beriman dan juga apa yang disahkan ataupun dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 424. Iaitu pada ayat yang ke-44 kita akan melihat kepada istilah salam ya, memberi salam di akhirat ini. Salam daripada siapa? Kita akan tengok sama-sama sebagai satu penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman, yang tetap bertasbih, yang tetap berzikir kepada Allah, tidak terlibat dengan gosip-gosip perkara-perkara yang sia-sia di dalam kehidupan. Kemudian kita teruskan pada ayat 45 hingga 49, fungsi dan tugas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan agar tidak taat kepada tekanan orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada waktu di Mekah Madinah itu. Dan pada ayat 50, satu ayat yang panjang, kita akan lihat wanita yang Allah halalkan dinikahi oleh Nabi dan apakah syarat-syarat, apakah peraturan yang perlu kita fahami. Kita baca dahulu ayat 44 hingga 49 pada hari ini untuk kita memulakan My Quran Time kita bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah dapat sama-sama kita teruskan My Quran Time, baca faham amal Suratul Ahzab. Surah yang sangat mencabar, kata Ustaz Fazrul. Kita bincang-bincang tadi, sembang-sembang, Allahu Akbar, penuh syarat dengan peraturan disiplin yang perlu kita dengar dan fahami untuk sama-sama kita ambil pengajaran daripada intipati ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah ini. Baik, kita baca bahagian yang pertama, iaitu daripada ayat 44 hingga ayat 49. Nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 44 hingga ayat 49. Kita menyambung kepada apa yang telah kita bincangkan pada hari Jumaat yang lepas, ya, berkaitan dengan apakah ciri orang-orang yang beriman dalam menghadapi berita yang berlaku di Makkah itu dengan ataupun di Madinah, ya, berkaitan dengan gosip ataupun tentang perkahwinan Nabi bersama dengan mantan isteri kepada anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harithah. Iaitu orang beriman akan banyak berzikir kepada Allah pada ayat 41 dan juga banyak bertasbih, tidak mahu terlibat dengan perkara yang sia-sia. Maka Allah menyatakan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman dan mengeluarkan daripada kegelapan kepada nur apabila membuat ataupun mengikut kaedah ini. Malah di akhirat nanti Allah nyatakan pada ayat 44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ini adalah satu anugerah yang amat hebat, iaitu ucapan penghormatan orang-orang mukmin itu ketika menemuinya ialah memberi salam. Satu adalah, ustaz, ya, orang Islam ataupun orang mukmin itu dalam syurga itu memang salam saja, maksudnya memberikan kesejahteraan, ya, memberikan kesejahteraan. Dan lebih daripada itu, apa yang menariknya, biasanya kita kalau dekat dunia ini, yang muda memberi salam pada yang tua, ya, kalau anak beri salam kepada ayah ataupun mak, kemudian yang atas kenderaan bagi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Maksudnya ada tingkat, ya, daripada orang yang bawah kepada orang yang atas terutamanya. Tetapi apabila sampai di syurga, ya, bukan sekadar beri salam sesama manusia, ya, sesama ahli syurga, tetapi ada satu yang istimewa, iaitu apabila kalau kita merujuk sedikit pada surah 36 nanti, salamun qaulam min rabbir rahim, ya, iaitu ucapan kesejahteraan itu, salam itu sepatutnya daripada orang muda kepada orang tua, ya, daripada anak kepada ayah, tetapi Allah mengangkat istilah salam ini sehingga kan Allah memberi salam kepada orang-orang yang masuk ke dalam syurga, ustaz. Itu sebagai satu penghargaan, wa'adalahum ajran karima, dan ini disiapkan kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dengan ganjaran yang amat mulia. Ganjaran yang mulia. Pasal biasanya kadang-kadang dalam dunia ini kita dapat gaji juga, tapi kadang-kadang dapat gaji itu dengan orang mengungkit-ungkit, kan, ataupun kita rasakan macam saya layak ke dapat perkara ini. Tetapi bila sampai di akhirat nanti, Allah muliakan ganjaran yang Allah berikan. Kerana apa? Kerana dalam menghadapi konflik yang ada,
kita orang-orang beriman masih lagi berpegang kepada perkataan yang salam, ya, perkataan yang salam. Kita tengok dalam surah Al-Furqan bila bercakap tentang orang yang jahil itu bercakap menjerit ke ataupun bawa berita-berita palsu, kita akan cakap apa? Kita akan balas dengan khatabahumul jahiluna qalu salama. Kerana kita jaga perkara tersebut, maka Allah nyatakan di sini ganjarannya Allah beri salam kepada kita, menghargai mengalu-alukan kehadiran kita apabila sampai di syurga nanti. Ini ganjaran untuk kita zaman sekarang ni Ustaz, ya, bila guna Facebook ke ada orang yang suka kutuk-kutuk ke apa ke, kita jangan terlibat sama, ya, kerana kalau kita elakkan perkara itu, ganjaran yang Allah nyatakan pada ayat 44. Ya ayuhan nabi, ya, Allah menyeru kepada nabi, inna arsalnaka syahidan, bahawa sesungguhnya kami mengutusmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah peranan Nabi? Sebagai syahidan. Syahidan ini adalah saksi. Kalau kita pergi mahkamah itu, saksi ada dua jenis. Satu iaitu wa mubasyiran, satu lagi adalah wa nadhira. Saksi yang memberi khabar gembira pasal saya bersaksi bahawa awak memang baik. Contohnya kan, itu adalah saksi yang membawa khabar gembira sehingga kan seseorang itu dia menang dalam mahkamah contohnya. Tetapi satu lagi, Nabi juga menjadi syahidan, menjadi saksi kepada membawa amaran. Maksudnya saksi yang menyatakan kamulah yang membuat kerosakan, kamulah yang tidak baca Quran, kamulah yang sebenarnya mewar-warkan fitnah kepada masyarakat di sekitar kamu. Maka ini adalah peranan Nabi. Nabi membawa basyir, mubasyiran wa nadhira. Dua peranan ini adalah apabila seseorang itu mengikut kepada Nabi, maka Nabi berperanan menjadi saksi kepada seluruh alam. Dan ini memberi kesan kepada kita agar apa? Kita kalau apa-apa saja Nabi cakap, Ustaz, ya, kita akan cuba hargai dan cuba kita ikuti sedaya mungkin, ya, kerana itu adalah peluang untuk kita jadikan Nabi, ya, Nabi menjadi syahidan, menjadi saksi yang baik, mubasyiran kepada kita. Dan peranan Nabi juga dalam ayat 46, wada'iyan ilallah biiznih wasirajam munira. Nabi menyeru, mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, ya. Ada perkataan biiznihi ini satu dengan izin yang biasa, tapi biiznihi ini juga adalah dengan kewajipan yang Allah telah tetapkan pada Nabi. Maksudnya ini adalah satu seruan ataupun tugas Nabi yang dimandatkan untuk membawa sirajam munira. Apa maksud sirajam munira ini? Siraj ini lampu, Ustaz, ya. Lampu kalau kita tengok matahari itu. Tapi dalam masa sama Allah cakap munira, bukan daud. Kalau daud itu adalah cahaya panas. Munira ini adalah cahaya yang keluar daripada bulan, nur, ya, daripada nur. Dan nur daripada bulan, apa beza daud daripada asyams, iaitu cahaya matahari panas. Tapi kalau cahaya bulan dia pantulan daripada matahari, dia sejuk. Itu sebabnya waktu malam tu kita tak rasa panas sangat. Jadi Nabi itu ketika mengajak orang kepada Allah SWT, sifatnya menerangi, memang terang tetapi tak panas. Kadang-kadang kita ada juga penceramah tapi kita dengar tu dia rasa macam panas kan. Asyik nak kena balon kan, sikit-sikit ni neraka, sikit-sikit je kafir kan. Yang itu bukan ciri Nabi. Dan kalau kita nak ikut Nabi pun menyeru kepada Allah, kalau boleh kita jadilah kita menerangi, mencerahkan, tetapi mestilah munira, ya, iaitu sinarnya itu seperti sinar bulan yang menyejukkan dan ia amat indah, ya, sehingga kan orang dapat menerima dengan lebih mudah perkara ini. Ini pelajaran penting bagi ibu-ibu, ayah-ayah, ya, penceramah contohnya ketika di masjid, ketika khutbah dan sebagainya, kita boleh menegur, ya, kerana Nabi pun wa mubasyiran wa nadhira. Tetapi cara teguran itu, ya, kadang-kadang kali pertama kan, kalau kita nak tegur tu tak payahlah kita hentak-hentak meja ke kan, nak menunjukkan bahawa saya ini amat bersemangat untuk mencegah kepada kemungkaran, ya. Kerana apa? Kerana khawatir ianya nanti membawa kepada lebih banyak bahaya berbanding dengan manfaat perubahan yang positif. Wabasyirin mu'minin, ya. Seterusnya, apakah tugas Nabi? Nabi memberi khabar gembira kepada orang beriman bi anna lahum minallahi fadlan kabira, iaitu mereka akan dapat fadlan kabira, bukannya ajran kabira. Kalau kita tengok dalam ayat 44 sebentar tadi, kita ada istilahnya ajran karima, iaitu balasan. Balasan ni kalau kita buat kerja kan kita dapat gaji, Ustaz, kan. Tapi fadlan ini dia bukan gaji tapi bonus. Dia ekstra.
ekstra ya, bonus. Dah dia dapat gaji juga, Allah dah cakap ajran karimah, buat baik dapat ini, buat ini dapat ini, baca Quran dapat ini. Tetapi Allah kata bahawa nabi juga membawa khabar gembira kepada kita semua, kepada orang beriman, harapnya kita, iaitu ada bonus besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perasaan kita mesti berbeza Ustaz ya bila dapat bonus. Kadang-kadang kita dah janji dah dengan bos, saya dapat gaji sekian. Sekali bos kata, okey, ambil gaji, ambil bonus 6 bulan. Contohnya kan, kalau dapat pada tuan-tuan sekalian 6 bulan. Sure. Apa perasaan Ustaz? Mesti seronoknya, kan? Dan ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah boleh bagi lebih. Allah boleh bagi lebih daripada apa yang dijanjikan ajra kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita mesti bersama dengan perjuangan Nabi, dan Nabi diingatkan pada ayat 48 yang kita nak baca sekali lagi agar kita juga dapat mengulang, menjadikan ini sebagai panduan. Ini ada kaitan dengan ayat 1 dan 3 awal surah Al-Ahzab. Kita baca ayat 48 untuk kita ambil semangat ini dalam hidup kita seharian, insya-Allah. Baik, jom kita pasakkan lagi sekali ayat yang ke-48 berkenaan dengan ketaatan. Janganlah taat kepada orang kafir dan munafik, tetapi pasti ada pencerahan di sebalik ayat ini supaya kita dapat jelas dengan ayat 48 ini dan bertawakal kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله. Surah Al-Azim ayat ke-48. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertawakkallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ada 3 komponen dalam ayat ini penting untuk kita ambil perhatian untuk mendapat ganjaran dan juga bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting tuan-tuan ya. Cuba bayangkan kita kerja tak dapat gaji Ustaz ya. Baru ni kan PKP. Ada kerja dapat setengah gaji pun kita dah kecewa, apatah lagi kalau tak dapat gaji. Kan? Tetapi Allah tawarkan sini bukan sekadar dapat ganjaran gaji tersebut, tetapi dapat bonus daripada Allah yang besar. Ya, bukan sekadar sebulan 2 bulan gaji, mungkin selama-lamanya gaji diberikan bonus kepada kita. Kerana apa? Kerana syaratnya wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Janganlah kamu taat kepada orang kafir dan orang munafik. Dari segi apa? Dari segi akidah terutamanya, ya. Dari segi akhlak, kita berakhlak mulia, kita jaga yang baik. Tetapi kalau katakan orang sedang bergosip contohnya, ataupun sedang merosakkan kepada umat Islam, maka pada waktu itu kita jangan taat kepada orang kafir dan juga orang-orang yang ada masalah hati, munafik. Dan kemudian bila mereka itu menyakitkan hati kita, dia tulis dekat dalam surat khabar, dia menyatakan bahawa umat Islam ini begini. Allah suruh apa? Adakah kita kena balas? Allah kata wada', iaitu kita tinggalkan mereka, biarkan mereka dengan apa yang mereka sakitkan hati kita. Jangan pula kita balas. Kita nak jelaskan dengan cara ataupun dengan ilmu fakta yang betul, okey, tetapi jangan pula kita menyakitkan hati mereka, kita kutuk kepada patung berhala mereka, kutuk kepada amalan mereka. Itu bukan kaedah orang yang beriman. Dan yang ketiganya, wa tawakkal 'ala Allah, bergantung kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Ya, dalam kes ini Nabi SAW ingin diserang, ya, ingin diserang secara character assassination pasal Nabi bernikah dengan Zainab, Ustaz ya. Jadi pada waktu itu kalau kita tengok hadis ifk juga, ya, pada surah An-Nur, kalau katakan nak cakap Aisyah betul ke ataupun tak betul ke, pada waktu itu yang tahu hanyalah Allah. Kalau dalam peristiwa ini yang betul-betul tahu sebenarnya adalah
Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang memberi peraturan agar jangan menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung sendiri, sehingga kan halal bagi seorang individu mengahwini kepada mantan isteri kepada anak angkat tersebut. Jadi pada waktu ini Allah kata, tinggalkan mereka yang sedang menyakiti hati kamu ini dan bertawakal pada Allah. Kalau kita tak bertawakal, ustaz ya, kesannya ialah kita depressed. Ya. Kita akan stres. Saya baru ni ada jumpa dengan kawan, dia 4-5 tahun dah depression, ustaz. Dia tak perasan. Bila dia jumpa doktor bagi ubat, rupanya dia jadi depression kerana apa? Isu yang menyebabkan dia depressed, satu kerja, tapi yang keduanya keluarga. Ya. Jadi bab ini yang sedang kita bincang ini adalah bab keluarga. Memang Allah tahu kita boleh stres bab isu keluarga, tetapi Allah bagikan dos yang penting, iaitu tawakal. Kerana bila bergantung pada Allah itu, mungkin kita depres tetapi taklah sampai ya mengambil keputusan untuk buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan Sarija, iaitu menerangi, 4 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini merujuk kepada peranan Nabi. Wasirajam munira, sebagai lampu yang terang benderang tetapi cahayanya itu amat menyejukkan, dan inilah peranan yang perlu kita bina dalam diri kita, ya, mengikut pada perjuangan Nabi ketika kita bersama dengan masyarakat, anak kita, pasangan kita. Walaupun kita tahu kita ni ada lampu yang terang, ustaz ya, tapi jangan sampai kita ni memanaskan orang sahaja. Kita kalau boleh jadilah munira, menyejukkan, kerana kita tahu bahawa wahyu itu seperti air, dia mengikut rentak, dia menyejukkan, tetapi pasti membawa perubahan pada batu walaupun titisannya kecil, sedikit demi sedikit. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna شاهدا ومبشرا ونذيرا. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa khabar gembira dan pemberi ingatan. Ini antara tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah ditadabbur oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi. Saya ulang sekali lagi pada ayat 45 tadi. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. InsyaAllah sebelum kita nak meneruskan bahagian yang kedua ini, satu ayat saja, lebih kurang separuh muka surah, ayat ke-50, yang menceritakan tentang perkara-perkara yang halal dikahwini. Ya. Okey, ini agak kena dengar dengan betul-betul, kerana mungkin ada perkara yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil tajuk sikit untuk memperkemaskan sebutan fadla. Huruf dad yang mati kemudian jumpa dengan huruf lam. Pada ayat yang ke berapa tadi kita baca, ayat 47. Minallahi fadlan kabira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Maka dituliskan di sini peringatan, jelaskan kalimah fadla, huruf dad dibaca dengan tafkhim, tebal, tanpa qalqalah.
tidak ada qalqalah pada dad. Jangan kita sangka huruf dad bila mati ada qalqalah. Sebab ramai yang baca bila dad mati ni baca dengan qalqalah. Minallahi fadlan fadha. Huruf dad tak termasuk daripada huruf-huruf qalqalah. Qalqalah qaf ta ba jim dal qutbun jad. Tidak ada huruf dad di situ. Dan huruf lam dibaca dengan tarkib nipis. Maka kita nak jaga kalimah fadla yang banyak dalam Quran kita bertemu. Minallahi fadlan fad dad tu tebal. Fad la tu nipis. Tidak boleh kita baca minallahi fadlan Allah. Sebab nak jaga dad tebal tu fad Allah jadi Allah. Tak ada Allah dalam Quran. Lam tidak ada huruf yang tebal kecuali lafaz al-jalalah, lafaz Allah sahaja. Maka hati-hati pada kalimah fadla, dad mati, jangan bunyi qalqalah. Fad tebal tapi tanpa qalqalah. Fad. Kemudian la nipis. Tidak boleh la. Minallahi fadlan kabira. Dad tebal tapi ingat tidak ada qalqalah sama sekali pada huruf dad, dan lam yang berada selepas huruf dad yang tebal itu dibaca dengan sifatnya, itulah istifal, sifat yang nipis, tarqi. La, bukan la, insya-Allah. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk berkongsi tentang bacaan sebentar tadi ya, dan alhamdulillah kita sudah pun membaca sehingga ayat 49 daripada halaman 424. Kita sudah berbincang tentang apakah peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita sebagai umat Nabi bagaimana mengikut kepada tugas Nabi ya, iaitu untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya mengajak orang kepada diri kita dan juga mengajak orang kepada kumpulan kita. Itu penting juga ya. Wada'iyan ilallah. Ya, penting perkara ini kita faham agar kita tidak tersalah tujuan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berceramah ke ustaz ya, berdakwah tapi rupa-rupanya nak orang ikut saya. Yang itu salah ya. Sebenarnya mestilah ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang paling layak untuk diikuti adalah Nabi Muhammad. Tapi di sini pun Allah cakap wada'iyan ilallah juga, biiznihi. Ada perkataan biiznihi, itu nak menceritakan ini adalah kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mesti buat itu kerana Allah. Sebagai satu peringatan pada Nabi takkanlah nak mengajak orang kepada dirinya sendiri kan, tetapi ramai je yang menyalahgunakan, ada yang sampai mendewa-dewakan Nabi, padahal sebenarnya Nabi itu untuk diikuti secara dekat dan dihormati dan mengikut kepada perjuangannya. Maka salah satu daripada disiplin yang dinyatakan bila bercakap tentang jangan taat kepada orang kafir munafik ini, mereka akan membuat character assassination ya, membunuh karakter orang-orang baik. Dalam kes ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah menguruskan perkara ini untuk orang beriman secara umum? Allah nyatakan pada ayat 49, wahai orang-orang beriman, apabila kamu bernikah seorang wanita mukmin kemudian menceraikannya sebelum kamu menyentuhnya, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, iaitu tidak ada bagi kamu itu iddah. Maksudnya perempuan tu tak payah iddah ustaz ya. Biasanya iddah tu 3 bulan tu ya, 3 quru', maka tak perlu ada iddah, boleh terus dia menerima lamaran daripada orang lain. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Apa maksudnya itu? Walaupun dia tidak bersentuh dengan si perempuan tersebut ya, dan dia tidak ada hubungan suami isteri, tidak ada iddah, satu. Yang keduanya ialah adab yang diajarkan Allah dalam ayat 49 ini, famatti'uhunna, iaitu berilah mut'ah. Apa maksud mut'ah? Itu berikan dia punya hadiah ustaz ya. Ini bukan kahwin mut'ah yang lain tu. Ini famatti'uhunna, ini bagikan perkara yang menggembirakan mereka, bagi hadiah ya, duit dan juga hadiah-hadiah yang pelbagai. Wasarrihuhunna, dan pisahlah ya, boleh berpisah dengan perpisahan yang terbaik ya, jangan kutuk-kutuk, jangan pula mengeluarkan pasal dia ni begitu begini apa sebagainya. Perkataan-perkataan yang tidak jamil, yang tidak cantik itu kena jaga. Kerana itu adalah adab bagi orang yang beriman. Ketika suka dia bercakap elok, ketika tak suka pun dia akan cakap perkara yang istilahnya sarahan jamila. Jangan pula dia bergaduh dengan bapa mertuanya ataupun letak dekat Facebook, saya memang kecewa dengan orang begini. Biarkan ianya
dalam keadaan yang baik, kerana kita tidak tahu apakah perjalanan hidup kita seterusnya. Dan kalau ayat yang ke-50 kali ini ada satu pemberitahuan kepada Nabi secara spesifik untuk kita faham bagaimana peraturan yang Allah berikan, kerana ini datang daripada Allah. Surah Al-Ahzab ini spiritnya ialah apa sahaja yang Allah tetapkan kita terima kerana ada hikmah di sebaliknya. Jadi ini adalah ayat 50 yang kita nak baca, kita nak fahami bersama, insya-Allah. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, seperti Ustaz Fazrul mencerahkan sedikit ayat 50 yang kita nak baca ni. Agak sukar sedikit ya. Kerana kalimah-kalimah dia dekat-dekat, ada yang ada alif, ada yang tidak ada alif. Okey, berulang-ulang kalimah-kalimah yang sama. Jadi kita baca, mudah-mudahan kita baca dengan teliti sedikit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita pada ayat yang ke-50, satu ayat sahaja, insya-Allah Ustaz ya. Dan bila cakap tentang teliti ini pasal dia berinteraksi dengan wanita. Jadi memang kena telitilah ya, satu-satu, masya-Allah. Pak dia mengundang macam-macam nanti ya. Okey, baik, kita baca ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Gitulah bacaan ayat yang ke-50, panjang Ustaz ya. Ayat ke-50 ini ya, dan ini adalah seruan untuk Nabi. Kita nak memahami peraturan ini khusus kepada Nabi agar kita dapat jelas ya, kerana ada saja orientalis ataupun orang-orang yang tidak memahami, dia mengutuk kepada, cuba menghina Nabi dengan membawakan kes-kes yang ada pada ayat yang ke-50 ini dan juga apa yang ada dalam surah Al-Ahzab, iaitu bagaimana Nabi boleh berkahwin dengan seorang bekas anak angkat, contohnya seorang bekas isteri anak angkat, satu contoh. Dan yang keduanya ialah bagaimana Nabi mempunyai lebih daripada 4 isteri pada satu masa. Inilah ayatnya. Inilah ayat yang Allah jelaskan. Wahai Nabi,
inna ahlalna laka azwajak, ya, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kahwinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Satu, kahwin kepada orang yang merdeka, satu, tapi yang keduanya juga kepada hamba sahaya. Ada dua orang isteri Nabi daripada hamba sahaya yang tidak dimerdekakan. Salah satunya adalah Maryatul Qibtiyah, ya, daripada Mesir, dapat hadiah daripada Mesir, mimma, ya, ataupun wama malakat yaminik mimma afa Allahu alaik, iaitu diberikan fa'i, iaitu sebagai satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya hamba sahaya ini berlaku ketika di medan perang, ya, ketika di medan perang, dan mereka itu diberikan kepada Nabi dan juga orang-orang beriman pada waktu itu. Maka Allah menyatakan, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang digunakan Allah untukmu, dan begitu juga anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapamu, anak-anak perempuan daripada saudara perempuan bapamu, anak perempuan daripada saudara lelaki ibumu, dan anak perempuan daripada saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepada Nabi seandainya Nabi ingin menikahi. Panjang dia punya ni. Nak ceritanya ini khas untuk Nabi. Ya, khas untuk Nabi. Jadi kalau ada yang kata boleh tak saya ni, pasal saya ni ramai wanita berjumpa dengan saya, kan, menyerahkan, kata kahwinlah saya contohnya. Kalau Nabi istilahnya pada ayat yang di tengah-tengah tu, wahabat nafsaha lin nabi, ya, dia menyerahkan dirinya kepada Nabi, in arada nabi an yastankihaha, Nabi boleh menikahinya tanpa meletakkan mas kahwin, ya, tanpa ada mas kahwin, khalisatan lak. Tetapi Allah kata apa? Ini adalah khusus kepada kamu sahaja. Kepada siapa? Kepada Nabi, min dunil mukminin, dan tidak ter-apply, tidak teraplikasi kepada orang-orang beriman yang lain. Tak boleh pula pasal mungkin ada orang baik ustaz, ya, seorang ni baik, jadi ramailah orang kata saya ni bersedialah, kan, untuk dinikahi, tak apalah, apa sebagainya. Bagi orang-orang yang ini tetap kena beri mas kahwin, kena ikut prosedur, dan tidak boleh berlebih daripada 4 orang pada satu masa. Hanya Nabi sahaja yang dibenarkan pada waktu ini. Tetapi kalau dari segi kita nampak ini adalah ayat Al-Qurannya, hakikatnya apa? Adakah Nabi menerima semua orang yang menawarkan diri? Pasal waktu itu peperangan, kita kena faham ustaz, ya. Peperangan, ramai yang lelaki terbunuh, mereka ni mungkin bukan Islam, yang akhirnya masuk Islam, dan mereka perlukan perlindungan. Tetapi sepanjang sejarahnya Nabi tidak menerima pun mereka yang menawarkan diri tersebut, ya. Malah lebih daripada itu, ya, sebenarnya Sayyidatina Aisyah bila melihat kepada ayat ini, dia ada rasa cemburu pasal dia macam password, kan, password kepada Nabi. Nabi boleh ambil seramai mungkin, tetapi apa yang Nabi tunjukkan, Nabi tidak pun menerima mereka semuanya, ya. Ada kaedahnya, qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likaila yakuna alayka haraj, ya, iaitu sebagai keistimewaan bagimu, bukan untuk semua mukmin, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri mereka dan hamba perempuan yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Jadi segala susunan Nabi bersama isteri-isteri, contohnya kalau bercakap tentang mahar, kebanyakan mahar isteri-isteri Nabi adalah 500 dirham. Dia ada yang special sikit sahaja, adalah Ummu Habibah ataupun nama lainnya Hindun, anak kepada Abu Sufyan, yang itu lebih sikit pasal dia kematian suami ataupun dia berpisah dengan suaminya yang masuk Kristian di Habsyah. Itu ada special sikit. Kemudian kalau kita tengok kepada isteri Nabi, ada yang bernama Safiyah, ada yang bernama Juwairiyah. Semua ini adalah tawanan. Jadi bila Allah menyatakan ayat-ayat ini, bukan semua isteri Nabi itu adalah merdeka, satu. Yang keduanya adalah bukan semuanya itu adalah orang yang ada tidak berkahwin. Kebanyakan mereka adalah yang pernah berkahwin, tetapi sama ada suaminya sudah tukar agama ataupun sudah mati, meninggal dalam peperangan. Aisyah saja. Ya, satu-satunya isteri Nabi yang belum pernah berkahwin adalah Aisyah. Ya, jadi ia adalah tujuan untuk menyelamatkan wanita pada waktu itu, dan ramai lagi sebenarnya. Ramai lagi, tapi walaupun Allah dah beritahu pada Nabi boleh nak menerima kalau ada wanita yang menghibahkan dirinya, tapi Nabi tak ambil.
ya, Nabi tak ambil. Jadi nak ceritanya kita memahami ayat ini, memahami juga sejarah untuk kita faham ya, daripada wanita-wanita ini akan diganggu ataupun diperkosa ataupun hidup dalam keadaan yang parah disebabkan budaya pada waktu itu Arab-Arab di satu itu Ustaz ya, kalau wanita-wanita yang tidak ada pasangan mereka itu akan sentiasa diganggu. Jadi ini kita kena faham konteksnya, iaitu ayat ini hanya untuk Nabi. Jangan pula ada lepas ni baca ayat 50 ini kan, dia kata khalisatal lak, ini ka itu merujuk pada saya juga. Jadi saya boleh ambil isteri sampai 10 ya. Yang ini ada juga yang salah faham ya tentang ayat ini sehingga kan membawa kepada perkara tersebut. Jadi ini adalah ketentuan daripada Allah. Zainab binti Jahsh dinikahkan daripada langit walaupun mantan kepada anak angkatnya. Perkara ini adalah ketetapan daripada Allah. Allah cakap apa di hujung itu, iaitu qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likaila yakuna alayka haraj, agar jangan rasa bersalah dan jangan rasa sulit, kerana ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kalau katakan ketika ada banyak ramai isteri ini, ketika nak menunaikan tanggungjawab ini payah dan sebagainya, Allah kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan Nabi memang sibuk, tetapi mengikut pada riwayat daripada Aisyah, Nabi ini memang adil. Maksudnya memang adil dari segi kalau nak ikutkan hari-hari ke rumah-rumah isterinya itu mungkin sempat tak sempat, tapi Nabi amat menjaga perkara tersebut. Ini bagi orang yang banyak rumah lah Ustaz ya, tapi kalau satu rumah maksudnya lagilah perlu menjaga fokus menjaga hak. Yang pentingnya ialah menjaga hak Allah bila mithaq, perjanjian yang berat itu telah dimeterai, dan ini adalah tanggungjawab bagi umat Islam. Bila kita melihat Nabi diberikan peluang ataupun panduan, dan panduan itu juga adalah untuk kita. Dan insya-Allah kita akan tengok pada hari esok bila ada yang istilah wanita yang menghibahkan diri itu, bagaimana bercakap dengan mereka wanita-wanita ini. Kita akan saksikan esok, tapi hari ini kita lihat dahulu resolusi halaman 424. Iaitu yang pertama, beri khabar gembira dan amaran untuk menjejak tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita memberi berita yang menyejukkan ya kepada ramai manusia, bukannya memanaskan lagi. Yang pertama. Yang kedua, berazam menjadi pendakwah dalam tugas dan kemampuan masing-masing ya. Wada'iyan illallah biiznihi sirajan wa sirajan munira, itu kita berazam kerana kita ingin mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan hiraukan orang yang mengganggu usaha dakwah, kerana itu adalah ujian, tetapi Allah menjanjikan ganjaran yang besar, bonus yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Pasangan-pasangan untuk membantu kami untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Pasangan yang membantu kami untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Bila kekuatan kepada pasangan kami saling untuk menasihati kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami andai kami pernah mengkhianati amanah yang diberikan ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kepada kita, mengabulkan doa kita seperti mana kita doa tadi Ustaz ya, kita menjaga hak ataupun amanah dalam keluarga ini, walaupun dalam ayat 49 berpisah pun kena bagi hadiah dan juga berpisah dengan jamil. Kalau tidak berpisah sudah tentunya kena banyak lagi kita berkongsi hadiah, berkongsi senyum, berkongsi jamil dalam kehidupan kita, kerana cabaran adalah cabaran, tetapi kita inginkan panduan Quran menatang kepada keluarga kita. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita membina nilai ini dalam keluarga kita, sehingga kan Allah meredai pasangan kita, keluarga kita, hingga kita bertemu di syurga. Kita bertemu lagi dalam ulangan malam ini pada pagi esok, terus bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.